Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين وإلى سادتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وإلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وإلى حضرة جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا لمؤلفي رحمهم الله تعالى ولمشايخنا وللأستاذنا ولوالدينا وللأجدادنا ولجداتنا شيء لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قال الله تعالى وهو أصدق قائل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم معلم سليمان علمنا اللهم مفهم إبراهيم فهمنا ففهمناها سليمان وكل آتينا وحكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير ولنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أكرمنا بنور الفهم وارزقنا علما والحكمة بحق اسمائك يا كريم يا الله اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر اللهم يسر ولا تعسر آمين يا رب العالمين الحمد لله. Tuan-tuan muslimin, ayah-ayahanda sidang Jumaat yang dimuliakan yang dirahmati Allah. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Selagi dipanjangkan usia kita, dihidupkan kita hingga ke saat ini dalam nikmat iman dan Islam. Selagi diberikan kepada kita kesihatan yang baik, kekuatan yang baik, akal yang baik. Dipilih kita untuk sama-sama kita dapat hadir, berhimpun, beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Menunaikan solat fardu maghrib berjemaah pada ketika ini dalam keadaan musim PKP ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita dengan sempurna walaupun keadaan kedudukan saf kita pada ketika ini tidaklah dia sebut sebagai sebenar-benar yang dituntut supaya dirapatkan saf, tetapi mudah-mudahan dikira juga dinilai. Kenapa? Kerana pada ketika ini keperluan yang ada pada ketika ini iaitu kaifiat sembahyang jemaah dalam keadaan ketika ini beginilah caranya. Mudah-mudahan dinilai juga sebagai kita dapat menyempurnakan saf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebaik-baik ganjaran kepada kita di dunia dan di akhirat. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan zahir rasa kasih, cinta, rindu dan sayang kita kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui kita sebagai umatnya, diberi kepada kita syafaat di akhirat nanti.
dihimpunkan kita mudah-mudahan bersama junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan kita mudah-mudahan ke dalam syurga Allah dengan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Muslimin, tuan-tuan sedang jemaah yang dimuliakan yang rahmati Allah taala. Insya-Allah pada malam ini saya akan bawakan kitab Jauharul Mawhum bagi mengisi ruang masa yang ada ini, di dalam bab yang kedua pada kelebihan la ilaha illallah. Al-babu tsani fi fadilati la ilaha illallah. Bab yang kedua pada menyatakan kelebihan la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Bab yang kedua pada menyatakan kelebihan la ilaha illallah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya, maka ketahui olehmu bahawasanya tiada yang maujud dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Tak ada yang maujud. Ini tidak ada yang ada sebenar-benarnya. Dia kalau kata tidak ada yang ada melainkan Allah, tetapi ditahqiqkan lagi dengan apa? Dengan artinya, dengan maksudnya tidak ada yang ada sebenar-benarnya melainkan Allah. Jadi maksud tidak ada yang ada melainkan Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala sahaja yang ada. Ya. Habis tu kita ni ada tak? Kita ni ada. Tadi kata sebenar-benar ada Allah Ta'ala, tapi kita pun ada. Ya, kita pun ada, tetapi adanya kita iaitu bersifat dengan harus ada dan harus tiada. Boleh jadi ada, yakni boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Tak kena wabak Covid pun mati juga. Kena Covid pun panjang umur juga. Artinya apa? Bahawasanya kita ni boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Artinya adanya kita ni bukanlah adanya kita ni, iaitu ada yang sebenar ada. Ada kita ni diadakan. Yang dikatakan sebenar ada itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala sahaja yang sebenar ada. Dia tidak bersifat dengan sifat boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Faham? Ngangguk faham dah, faham boleh jalan dah. Bukan jalan balik lah, sambung lah, tu je. Dia ngadi tauhid lah, saya selitkan sikit tuan-tuan. Ngadi tauhid ni, bila kita tak faham yang kata kejap ada, kejap tak ada, kejap ada, kejap tak ada, itu yang jam tu. Kita kena kenal pasti sifat sesuatu itu, barulah kita tahu benda tu apa dia, perkara tu apa dia. Kita kenal tak sifat manusia ni, apa hakikat sifat manusia ni, iaitu makhluk lah. Senang kata makhluk lah. Makhluk ni boleh jadi ada, boleh jadi tiada. Maka hakikat manusia ini ataupun makhluk ni perkara yang sebenarnya tiada tapi diadakan. Maka bila dia diadakan, dia bersifat dengan sifat lemah, bukan sebenar ada. Bila Allah Ta'ala takdirkan tiada, sampai waktunya tiadalah dia. Maka Allah Ta'ala itu yang sebenar ada, tidak dimulai dengan tiada, tidak disudahi dengan tiada. Adanya kita dimulai dengan tiada dan disudahi juga dengan tiada. Maka ada kita ni adalah ada yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bukanlah sebenarnya ada. Habis. Maka bila sebut fa'lam, ketahui olehmu bahawa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenarnya, yang mawujud dengan sebenarnya melainkan Allah. Dia yang ada, yang lain dikira apa? Binasa belaka. Yang hebat, yang gelaran macam-macam di dunia, gelaran paling tinggi di dunia yang manusia bagi pada dia pun binasa. Orang yang dipandang mulia pun binasa, orang yang dipandang hina pun binasa. Jin pun binasa, semua makhluk selain daripada Allah Ta'ala binasa belaka. Binasa belaka. Itu sebenar-benar ada. Dia tu disabitkan dengan la ilaha illallah tu, la mawujud illallah. Kemudian la ma'bud illallah. Kemudian juga la maqsud illallah, la mawujud, tidak ada melainkan Allah. La ma'bud illallah, tidak ada yang disembah melainkan Allah.
La maksud illallah, tidak ada yang diqasadkan semata-mata melainkan Allah. Faham tak tu? Semayang kerana Allah, makan pun kerana Allah, minum pun kerana Allah, pakai baju pun kerana Allah, bercakap pun kerana Allah. Jangan sampai mencuri pun kerana Allah. Tu jam. Saya mencuri pun la maksud illallah. Tempeling lah korang. Semua buat kerana Allah. Pasal apa? Kalau bukan kerana Allah Ta'ala, boleh kenyang makan nasi, tak boleh kenyang. Kalau bukan kerana Allah Ta'ala, boleh dengar bercakap walaupun pakai mikrofon, takkan boleh dengar. Kalau bukan kerana Allah Ta'ala sampai dari sini, tak sampai. Kalau bukan kerana Allah Ta'ala terangkatlah wabak ni, tak terangkat. Kalau bukan kerana Allah Ta'ala wujud dak wabak ni, tak wujud. Semua kerana Allah. Lepas tu berjalan mendongak atas, menundukkan kepala ke bawah, mendongak kepala ke atas, tengok langit, melihat di depan, melihat pada air, melihat pada udara, melihat pada semua, Allah belaka. Allah belaka. La maksud illallah, la ma'bud illallah, la mawjud illallah. Bila faham itu tak? Fa'lam annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Habis. Kata Fakihani bahawasanya meninggalkan menyebut akan dia mana, iaitu kalimat la tauhid la ilaha illallah, tatkala masuk kepada tempat kediamannya, menafikan apa-apanya. Maksud dia orang yang membaca sebelum masuk rumah, dia tidak menafikan membaca la ilallah. Baca masuk dalam rumah tu baca sebelum, maknanya kita duk zikir ni, balikkan kita zikir la ilaha illallah, menafikan kepapaan. Kepapaan ni kalau kita faham dari sudut pahaman kita, kepapaan ni benda yang berkait dengan material lah, benda duit ke, bukan itu apa-apa iman. Pelbagai nikmat, nikmat kesihatan, nikmat tubuh badan kita, nikmat makan, nikmat rezeki. Tu kata menafikan kepapaan. Artinya kena banyak menyebut la ilaha illallah. Cuma nanti kita akan ada resi, ada masa, sampai masa kita akan sampai di situ. Iaitu apa dia? Ada kala yang menyebut tu dengan hatinya sekali, ada kala yang menyebut tu hanya lidah sahaja. Tu kategori masing-masing. Kalau kita ni orang yang baru mendengar, baru nak menyebut, boleh jadi tak masuk di sini. Boleh jadi orang yang dah biasa mendengar, biasa menyebut, biasa belajar, duduk dalam majlis zikir, dia berzikir sekali di sini. Boleh jadi dia dah zauq dengan zikrullah, tidak ada di sini dah, tapi hanya ada di sini. Kebanyakan daripada kita ada kat mana? Ada kat mana-mana, itu je. Lupa nak nyebut, melainkan kenduri tahlil, itu je. Musim PKP ni jarang kenduri tahlil. Jarang. Semalam saya kuliah di belah Setiawan. Jemput lepas isyak kenduri sekian-sekian rumah untuk kenduri tahlil. Saya pun terkejut ada kenduri tahlil juga. Mungkin dengan SOP lah, duduk jarak-jarak. Semayang pun duduk jarak, takkan kenduri tak duduk jarak, mana aci tak. Tapi saya pergi kedai makan, lalu kat kedai kat jabatan kat mana, tak ada nak jarak-jarak. Tapi itulah kan, kadang-kadang ni merindui untuk rapat-rapatkan sah tak. Naik kapal terbang boleh rapat tak kan, naik bas pun rapat juga lah. Bila datang semayang, tuan-tuan datang bersih belaka lah, mandi, cuci dengan wuduk dengan apa, bersih belaka lah. Hak yang naik kapal terbang tu agak-agak bersih belaka tak juga lah. Hak naik bas tu dengan asap, dengan apa itu ni, boleh duduk sebelah, pening kepala memikirkan. Jadi pemerintah kata begitu, ati Allah, ati Rasul wa ulil amri minkum. Kita pun tak apa. Tak upaya dah. Tu pun salah satu daripada disuruh tuntut juga. Sebab apa? Menjaga nyawa tu lah. Jadi adakah yang datang semayang di kotor belaka? Wallahu a'lam bisawab. Saya tengok orang masjid paling takut salam. Kalau dia bersalam belaka, orang masjid, ustaz tak payah salam ustaz. Okey. Ni orang masjid Kuala ni tak menentu kot. Kita apalah, taat je dah. Semua tu la ma'bud illallah. Semua tu termasuk pada orang yang boleh ternafi kepapaan dia dengan la ilaha illallah. Telah datang warid bahawasanya barang siapa berkata la ilaha illallah dan dipanjangkan akan dia bacaan tadi, nescaya diruntuhkan baginya 4,000 dosa daripada dosa besar
Kata mereka itu, ya Rasulullah, maka jika tiada baginya sesuatu daripada dosa besar, maka sabdanya diampunkan bagi ahlinya dan bagi jirannya. Meriwayatkan akan dia oleh Bukhari. Nampak? Jadi kelebihan dia besar. Tapi adakah kita terus dapat? Tu saya sebut tadi, peringkat kita ada yang sebut di sini saja, tak sampai di sini. Ada yang sebut di sini dan di sini. Ada yang tak sebut dah di sini tapi sentiasa di sini. Kelebihan-kelebihan tu diberi kepada orang yang benar-benar hatinya bertaut dengan Allah Azza wa Jalla. Mana saja pergi, hatinya tertaut pada Allah Subhanahu wa taala. Syuhudul kasrah fil wahdah, syuhudul wahdah fil kasrah. Syuhudul wahdah fil kasrah, melihat yang satu pada semua perkara. Melihat syuhudul kasrah fil wahdah, melihat semua perkara di dalam yang satu. Tu yang payah. Kita ni, tuan-tuan tengok saya, tuan-tuan nampak siapa? Nampak saya lah. Kalau yang kena pak saya, dia nampak lah pak saya. Ni anak sekian-sekian lah. Tuan-tuan tengok mak ayah kita, kita tengok jiran tetangga kita, kawan-kawan kita, nampak siapa? Tu maknanya kita pandang dengan mata kepala tapi belum pandang dengan mata hati lagi. Tengok pokok nampak apa? Nampak pokok. Tu kita, tu yang awam tu. Tu yang nak disuruh mula-mula dengan zikirlah la ilaha illallah. Kalau tengok pokok nampak apa? Nampak Allah. Bukan Allah tu di pokok, bukan pokok tu Allah. Tapi tengok pokok nampak Allah. Apa dia? Nampak kebesaran Allah. Tengok langit nampak apa? Nampak Allah. Nampak apa? Nampak kebesaran Allah. Tengok manusia, tengok yang hidup, tengok yang mati, nampak kebesaran Allah. Allah mampu mengadakan, Allah mampu juga meniadakan. Allah belaka. Nampak apa diri kita ni? Kerdil, binasa, tak ada apa melainkan Allah. Payah. Terasa hebat lagi diri kita dengan gelaran, dengan pangkat. Dipanggil ustaz, rasa mulia dengan ustaz. Dia panggil tuan, rasa mulia. Dipanggil dengan gelaran macam-macam, rasa mulia. Padahal semua tu akan binasa melainkan Allah. Tu kalimat la ilaha illallah ni. Muslimin sedang jemaah dirahmati Allah Taala. Kalimat tauhid ini ataupun kalimat la ilaha illallah ini satu kalimat yang ataupun satu kalimah yang ringan di bibir menyebutnya. Ringan di bibir kita menyebut dia, sehingga tidak menggunakan alat-alat yang lain melainkan alat yang dinamakan lidah saja. Betul tuan sebut la ilaha illallah, lidah saja, betul tak? Lidah saja yang menguit, tak digunakan gigi, bibir pun tak diguna pakai, hanya dengan lidah saja. Tetapi berapa ramai orang yang lidahnya boleh menyebut dengan kalimat la ilaha illallah yang ringan itu, tapi dia tak sebut. Sedangkan kelebihan dia besar sehingga man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang menyebut akhir kalamnya menyebut la ilaha illallah dakhala al-jannah, masuk syurga. Tapi berapa ramai juga manusia yang ketika hidupnya dia mengharapkan syurga Allah Taala, dan Nabi berilah pesanan pengajaran orang yang matinya menyebut la ilaha illallah dakhala al-jannah, masuk syurga. Tetapi ketika hidupnya dia jarang-jarang, kadang-kadang boleh jadi tak sebut la ilaha illallah. Siapa? Kalau kita kena belaka. Tapi nak masuk syurga dah, Nabi ajar dah, sebut la ilaha illallah. Mudah-mudahan orang yang ketika hidupnya menyebut la ilaha illallah, ketika matinya juga mudah menyebut la ilaha illallah. Tetapi belum tentu lagi boleh menyebut la ilaha illallah, walaupun ketika hidupnya orang yang sentiasa membasahi lidahnya dengan zikrullah la ilaha illallah, belum tentu lagi. Tetapi pada hukum akal kita, orang yang sentiasa melakukan benda itu, dia akan melakukan terus juga sehingga jadi darah daging dia walaupun sampai dia mati. Itu pada akal kita. Tetapi pada kehendak Allah Subhanahu wa taala belum tentu lagi. Jadi ambillah pada hukum akal kita bahawasanya apa? Beramallah dengan la ilaha illallah. Mudah-mudahan mati juga kita menyebut la ilaha illallah. Di dalam tu ada nafi dan isbat. Nafi dan isbat. Tidak ada Tuhan, la ilaha, tidak ada Tuhan, maksudnya nafi. Illallah, melainkan Allah, isbat balik. Diisbat balik melainkan Allah. Tuhan yang bagaimana yang dikatakan tiada, yang tu yang ramai di kalangan manusia ni tersalah faham hingga menyatakan Tuhan itu juga termasuk alat-alat sembahan seperti busut, seperti patung, seperti apa, colok, seperti api. Tersalah di situ. Padahal busut itu adalah makhluk. Padahal patung itu adalah makhluk. Kategori makhluk tadi kita sebut awal tadi, boleh jadi ada, boleh jadi tiada, dia binasa, maka dia tidak termasuk kepada yang dikatakan Tuhan. Ilah itu Tuhan. Bagaimana kata Tuhan?
yang bersifat dengan sifat tidak ada permulaan, tidak ada kesudahan, itulah yang kata sifat Tuhan. Berapa ramai manusia bila dia tengok tokong, dia akan kata, oh tu Tuhan sekian-sekian, tu Tuhan Hindu, tu Tuhan Cina. Berapa ramai yang rosak akidah dia bila menyatakan bahawa patung itu Tuhan sekian, bahawa ini adalah Tuhan sekian. Kita yang beriman rosak akidah kerana mengiyakan dengan mengatakan itu Tuhan sekian, sedangkan Tuhan tu esa, bukan dua, bukan tiga. Tapi kita pula jadi syirik kerana kita menyatakan, contoh, ayah-ayah bawa cucu berjalan, lalu di tempat apa nama orang duk sembahyang ni, apa nama kuil ke apa, bila cucu tanya, tok tu apa? Oh tu tokong, tu kuil. Oh kuil tu apa? Kuil tu tempat sembahyang orang sekian-sekian agama sekian. Oh itu dia bersembah apa? Oh dia bersembah patung. Patung tu macam mana? Patung lah. Habis tu patung tu Tuhan depa lah. Patung tu Tuhan depa. Habis gugur akidah kita. Syirik waktu itu juga. Kita mengatakan itu Tuhan Hindu, itu Tuhan Cina, yang ini Tuhan Buddha, ini Tuhan Kristian. Kita yang syirik kerana menyatakan Tuhan itu banyak. Datang semayang pakai serban jubah dah, datang semayang mengaji dah, tapi bila keluar akidah kita Tuhan itu, ini agama itu, Tuhan itu. Awak yang menjadikan mereka tu siapa dia? Bukankah Allah yang Esa, Rabbul Alamin? Dia juga yang menjadikan kita, dia juga menjadikan semua makhluk binatang, segala pokok, segala tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, 7 lapis langit dan bumi. Dialah Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Tetapi kita syirik kerana menyatakan ada Tuhan lain bagi orang lain, ada Tuhan lain bagi kumpulan lain, ada Tuhan, jadi syirik. Pasal apa? Tak faham bahawasanya la ilah, Tuhan itu yang dikatakan Tuhan tu apa dia? Iaitu yang bersifat dengan sifat ketuhanan, itulah yang dikatakan layak dikatakan Tuhan. Illallah, melainkan Allah. Melainkan Allah je. Tidak ada Tuhan lain yang bersifat dengan sifat ketuhanan. La ilah, tidak ada Tuhan. Tuhan yang macam mana? Yang Tuhan yang lain yang bersifat dengan sifat ketuhanan, melainkan illallah, melainkan Allah. Baru isbat balik. Mana? Yang atbab itu, yang patung tu, yang apa semua tu, itu alat sembahan saja. Alat sembahan yang mereka sangkakan Tuhan. Mereka sangkakan Tuhan. Tetapi i'tiqad kita itu bukan Tuhan. Itu makhluk. Patung pun makhluk macam kita makhluk. Busuk pun makhluk macam kita juga makhluk. Pokok juga makhluk macam kita juga makhluk. Baru bila faham kata nafi isbat di situ, bila faham nafi isbat di situ, bila kita sebut la ilaha illallah, baru dia jerak, baru dia boleh masuk mudah-mudahan. Tapi tak boleh masuk duk la ilaha illallah, la ilaha illallah, duk di sini. Pasal apa? I'tiqad ni tak betul. I'tiqad ni tak betul. Dah tak betul. Tak jazam, betul tapi tak jazam pula. Habis tu dalam perbahasan sedikit daripada tauhid berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah. Maka barulah boleh beroleh ataupun memperolehi kelebihan-kelebihan daripada kalimat la ilaha illallah. Habis. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah tadfa'u an qailiha 99 baban minal bala'i adnahumul hammu. Artinya la ilaha illallah itu menolak ia daripada orang yang berkata akan dia la ilaha illallah, akan 99 pintu daripada bala. Sekurang-kurangnya, yakni sekurang-kurang bala itu duka cita. Jadi orang yang menyebut la ilaha illallah, insya-Allah dengan berkat kalimat tauhid la ilaha illallah, menolak bala, sekurang-kurang bala itu duka cita pada hati dia. Duka cita, masing-masing duka cita. Masjid tak boleh masuk mula-mula dulu kan, duka cita. Masjid boleh masuk berapa orang saja, duka cita juga. Masjid boleh masuk ramai sikit, duka cita juga. Masjid boleh ramai masuk dah 1/3, duka cita juga. Masjid boleh masuk dah, maksimum boleh masuk, AJK pula duka cita, tak datang-datang juga orang. Masjid Allah betul lah. Yang beria marah tu kadang yang tak datang masjid.
Haram, tak nampak dari masjid pun. Oh, beria sungguh. Kenapa marah? Kenapa dia marah dengan ni? Pasal masjid ni kita kena jaga, berapa dia haram tak datang juga lah. Bukan orang sini, orang dekat Angola sana lah. Duka cita belaka dengan dunia ni. Jadi la ilaha illallah itu menolak duka cita, insya-Allah. Kata Fakhrul Razi, sungguhnya disebut akan kalimat ini dalam Al-Quran pada 37 tempat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'atan marratin jaa yaumal qiyamati wa wajhu kal qamari lailatal badri. Artinya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, datang ia pada hari kiamat dan mukanya seperti bulan pada malam penuh purnama, bercahaya, cantik cahaya yang keluar terpancar daripada muka dia. Kalau cahaya matahari terang, tapi kita lihat tu tak boleh kek mata tak boleh nak tengok. Cahaya bulan terang, kita tengok tu pun rasa syok. Boleh tengok. Orang yang menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah berapa? 100 kali. Tiap-tiap hari 100 kali, itu paling cerai dah tu. Kira paling cerai koman sangat dah. Tapi kira kalau 100 kali saya semalam pun koman sangat dah, yang tak sebut lagi koman lah. Jadi kita ni dah tahu, masing-masing tahu lah. Lepas daripada hari ni kita kena banyak sebut. Tidak pun la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan mengejar kuantiti dia, tapi mengejar kualiti tu. Faham tak? Jangan kejar laju, kira nak habis 100 tu cepat, tak payah. Buat apa nak habis cepat-cepat? Supaya boleh bersembang, supaya boleh buat benda yang lara daripada benda yang tinggi dan besar kelebihan dia, iaitu la ilaha illallah. Sanggup nak cepatkan habis benda yang besar kelebihan dia, berbanding dengan benda yang tidak ada apa-apa lara, benda yang lara. Tu yang kita ni, tu yang saya, pada awal tadi kita sebut, tak nampak apa yang kita pandang, tak nampak apa yang kita sebut, tak nampak apa yang kita dengar, kita tak nampak. Contohlah kata nampak ni macam mana? Contoh, kita buat satu kek. Kek ni orang panggil apa? Sebiji ke sebuah? Sebiji kek. Sebiji kek. Kita buat sebiji kek. Satu kek kita buat. Masing-masing buat. Sidang jemaah dirahmati Allah Ta'ala, masing-masing buat kek. Masing-masing buat kek. Kek tu dengan campuran macam-macam lah. Saya pun tak pandai. Sebenarnya cakap je lah pun. Gula dengan telur, dengan kacau, dengan apa, jadilah kek. Jadi kek kita pun buat keluar lah kek tu daripada tempat masak dia, daripada aguan dia kita pun buat keluar. Kita ambil ketul mata, kita letak dekat kek tu. Kita ambil telinga, kita letak dekat kek tu. Kita ambil mulut, lidah, gigi, kita letak dekat kek tu. Kita corakkan kek tu dengan corak yang cantik. Ada kek hitam, ada kek yang putih, ada yang putih kemerah-merahan, ada kek yang coklat. Kita buat. Kita membuat. Ada yang kek hitam tapi nampak biji mata je putih dengan gigi kan. Hitam. Kita membuat. Dan kemudian kita pula bagi pula, buat pula kek tu boleh bercakap. Kita buat kek tu boleh mendengar. Kita buat kek tu boleh melihat, boleh menghidu. Kesimpulan daripada itu, hiasan nanti nak bagi contoh tu. Kek tu siapa yang buat? Kek tu siapa yang buat? Kita lah buat. Tak? Kita buat tadi kan. Daripada kita uli dia, kita buat campur bagian, kita masak dan siap keluar, kita yang buat. Betul? Kek tu boleh bercakap, kita yang buat dia boleh bercakap. Kek tu boleh dengar, kita yang buat dia boleh mendengar. Begitu juga dengan melihat. Kek tu cantik, dia boleh ke bangga diri dia cantik? Boleh? Dia tak layak nak bangga diri dia cantik kerana kek tu kita yang buat. Dia pula condemn kek yang hitam legam tadi, yang nampak biji mata tadi, dia pun condemn. Apa hitam ada. Dia tak layak nak condemn pasal kek tu pun bukan dia yang buat. Tuan-tuan faham tak kisah tu? Perumpamaan tu
Kek tu dia nampak siapa? Dia nampak kita yang buat dia. Dia akan sebut siapa? Dia akan sebut Tuhan yang buat dia. Dia akan dengar apa? Dia akan kena dengar perkataan yang kita buat dia. Kek tu ibarat siapa? Kek tu ibarat siapa? Kita. Tapi kita lupa. Kita lupa. Yang mendengarkan kita Allah, yang memperlihatkan kita Allah, yang mempercakapkan kita Allah, yang mempergerakkan jantung darah, semua ni Allah. Lupa. Bila lupa satu, tak kenal satu, tak nampak satu, macam mana nak datang rasa zauq pada kita bila kita lihat semua perkara tu nampak Allah belaka? Tak? Awal-awal kalimat yang diajar pada dengan la ilaha illallah. Kelebihan dia, salah satu dia orang yang banyak menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka ni akan diberikan kelebihan dekat akhirat esok nanti, insya-Allah. Kita mudah-mudahan, iaitu pada hari kiamat dan mukanya seperti bulan pada malam penuh purnama. Habis, wa qala sallallahu alaihi wasallam afdalul dzikri la ilaha illallah wa afdalud du'ai alhamdulillah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalul dzikri la ilaha illallah, bermula yang terlebih afdal, yakni yang terlebih utama zikir itu la ilaha illallah. Wa afdalud du'ai, dan bermula yang terlebih afdal doa itu alhamdulillah, puji pada Allah. Sihat alhamdulillah, kita sakit pun alhamdulillah, makan pun alhamdulillah, buang air pun alhamdulillah, boleh bergerak alhamdulillah. Siapa yang ajar kita tu? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi ajar? Nabi ajar dalam perbuatan dia. Semua perbuatan Nabi dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Tidur, bangkit tidur alhamdulillah. Makan, lepas makan alhamdulillah. Semua alhamdulillah berlaku. Pasal apa? Kita dah buat belaka kerana. Termasuklah alhamdulillah ini orang yang memuji Allah. Dan orang yang memuji Allah Ta'ala ni tanda dia syukur. Tu cerita dia tak? Tanda dia syukur. Mengapa dia kata alhamdulillah itu? Iaitu afdal doa itu alhamdulillah. Kerana alhamdulillah itu iaitu tanda hambanya syukur pada Allah. Dia akan sebut alhamdulillah. Tuan-tuan, kalau tak boleh tidur macam mana rupanya? Oi, payah. Tak boleh tidur. Bila boleh tidur, habis semua masalah. Waktu tidur je, bangkit-bangkit, sambung balik lah. Dapat ilmu, dapat faham, dapat makan, dapat rezeki, dapat nikmat dunia, dapat hirup udara, dapat buang. Bayangkan najis ni tak boleh dibuang. Macam mana agak-agak? Makan, tak boleh buang. Apa jadi? Oi, panas perut. Panas perut kalau tembok dengan penembak suhu tu, panas pun. Panas perut, tak boleh buang air, berak tak boleh. Tahu tu dia masukkan dalam WhatsApp kan. Satu amalan seorang doktor ni, wallahu a'lam lah, saya pun baca dia WhatsApp, mungkin tuan-tuan pun dapat juga kot nah, sebab dia viral semua grup ada, banyak masuk semua grup. Satu tulisan dia kata, kalau tak boleh nak kencing, tak boleh nak kencing, teknik dia melompat. Tapi yang boleh lompat lah kalau yang kaki sebelah, lompat cara kaki sebelah. Kalau lutut sakit, lompat cara lutut sakit. Kalau memang dia tak boleh berdiri dah, wallahu a'lam. Wallahu a'lam tu kaifiat yang diberitahu lah. Boleh jadi betul ya. Alhamdulillah tu afdal doa alhamdulillah. Ngapa termasuk afdal doa alhamdulillah? Kita pandang apa? Alhamdulillah, tanda syukur pada Allah. Tak? Orang yang syukur pada Allah Ta'ala ni lidah, kata Nabi ajar lepas tidur, lepas semua alhamdulillah. Rupa-rupanya orang yang syukur itu iaitu menuntut tambah nikmat daripada Allah. Rupanya lah. Yang kita duk minta, ya Allah bagilah, ya Allah bagilah, ya Allah bagilah, ya Allah. Sampai kadang-kadang kita minta benda yang memang tak baik untuk kita, tetapi kita tak tahu, kita berasakan baik, kita pun minta Tuhan bagi, jadi kufur pula. Sebab kita tak tahu lah.
Tapi bila dengan alhamdulillah, makan alhamdulillah, kita puji syukur pada Allah Ta'ala, rupa-rupanya syukur itu menuntut tambah nikmat daripada Allah Ta'ala. Kalau syukur alhamdulillah dengan sihat, sebenarnya di sebalik alhamdulillah itu syukur, di sebalik syukur tu minta pada Allah Ta'ala. Maksud alhamdulillah tu lah, banyak sebut alhamdulillah. Kita sedawa je alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Ingatkan sedawa sebab lepas makan, rupanya sedawa sebab tak makan-makan, perut panas lah. Alhamdulillah. Orang Melayu ni sedawa je alhamdulillah. Jadi tak semua perkara diajar dengan alhamdulillah. Apa tu dia sebut? Afdalul zikri la ilaha illallah. Yang paling afdal, bermula yang afdal zikir itu la ilaha illallah. Dan yang bermula yang afdal daripada doa itu alhamdulillah. Nah, banyakkan kita menyebut alhamdulillah. Baik. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Saya langkah kitab ini sebab dia di sini dia bagi satu kisah. Bila kita baca kisah ni takut kita tak sempat sampai amalan-amalan yang lain. Jadi saya langkah kisah tu. Kisah yang disebut dalam kitab Jauharul Ma'ruf ini, bukan menyalahi musannif, bukan musannif pengarang kitab, bukan saya menyalahi, tapi sebab kita kuliah umum, kalau kuliah berkitab kita akan baca sebaris demi sebaris, sepatah demi sepatah lah. Tapi sebab kita kuliah umum, saya langkah ambil fadilat-fadilat je. Jadi kisah-kisah tauladan pengajaran tu saya tak ambil di sini. Jadi jangan tuduh kata ustaz nampak macam langkah je ni. Memang tu bukan langkah menyalahi musannif, tetapi pada adab dia bukan menjadi musannif, tapi saya ambil yang amalan yang ditulis oleh musannif kitab ini. Baik, wa qala sallallahu alaihi wasallam addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunaikan olehmu akan zakat badan kamu dengan sebab berkata la ilaha illallah, yakni dengan sebab Islam kamu. Dengan sebab Islam kita boleh menyebut la ilaha illallah dan diterima sebutan la ilaha illallah itu. Maka orang Islam apa-apanya disebut di sini ada zakat badan. Zakat ada dua tak? Zakat harta, zakat simpanan. Zakat fitrah dengan zakat harta. Jadi itu dalam bab zakat yang dikeluarkan dengan nisbah duit ataupun yang selain pada duit yang dikiaskan. Tetapi maksud zakat di sini apa dia? Bukan zakat itu, tapi zakat badan kita ni. Apa zakat badan kita ni? Kalau zakat tu kita faham dia menyucikan harta. Harta yang dikeluarkan zakat akan lebih berkat. Walaupun hartanya sedikit, tetapi zakat dikeluarkan dia memberkatkan harta yang ada. Sedikit tapi bahagia, sedikit tapi tenang, sedikit tapi cukup, berbanding dengan orang yang tidak keluarkan zakat, banyak tapi tak tenang. Betul tak? Ramai tak orang macam tu? Banyak harta dia tapi gundah gulana. Banyak harta dia tapi pasal apa? Rupanya zakat tak keluar. Satu sahabat saya dia cerita, seorang sahabat saya dia cerita lama lah pun. Dia cerita kawan dia gaji belah ribu. Cerita ni pun saya ingat 20 tahun dulu kot. Belah ribu dia kata. Kawan saya ni sepondok lah. Dia masuk pondok pun dah umur dah 20-an. Dah biasa bekerja dah apa semua, tinggal semua benda, masuk pondok. Kawan-kawan yang dulu sewaktu dengan dia dulu tu, zaman-zaman tu, satu masa kawan ni telefon, pinjam duit hang. Zaman-zaman kawan-kawan tu masing-masing banyak duit lah ni. Jadi tak masalah. Kawan dah masuk pondok, dah tinggal semua benda dah apa. Kawan dia telefon daripada Putrajaya, telefon kata, pinjam duit hang. Pinjam duit. Hang gaji banyak pun pinjam duit aku. Tak cukup, tengah bulan pinjam duit. Aku nak duit, duduk di pondok nak duit. Adalah sikit-sikit dapat kan. Tapi kawan ni pasal kan, memang kawan-kawan rapat pagi kau. Tu kawan saya ni dia cerita. Dia cerita sendiri katanya. Dia kata aku cakap dekat dia, hang ni tak semayang kot. Barulah kawan hak yang tadi hak yang meminjam tadi tersentak dia, betul ya aku ni tak semayang kot.
hilang keberkatan, gaji yang banyak jadi tak cukup, jadi hilang, jadi wallahu a'lam bissawab. Jadi berkat ni bukan apa yang kita nampak tu dia berkat ni yang kita nampak tu hanya benda saja. Tapi di sebalik benda yang kita nampak tu ada keberkatannya. Maksud kata berkat tu pada cukup dan lebih. Senang bagi faham gitu. Berkat tu cukup dan lebih. Walaupun sedikit tapi cukup. Bahkan kadang-kadang ada lebih lagi boleh diinfakkan. Itulah berkat. Termasuklah badan tadi ni. Sakit tapi cukup dengan yang ada pada dia tadi untuk dia beribadat lebih daripada ibadat orang yang sihat. Faham tak maksudnya? Dia boleh mengaji Quran, dia boleh selawat Nabi berbanding orang yang sihat ngaji pun tidak, mayam jemaah pun tidak, ngaji kitab pun tidak, zikir pun tidak, sihat segar buka. Tu kata nak khabar kata berkat tadi ni. Maknanya apa? Kalau kita ambil di sini, nak dapat keberkatan pada tubuh badan kita, salah satu dia pada dia ni dia. Addu zakata abdanikum biqauli la ilaha illallah. Tunaikan, kata Nabi SAW, tunaikan olehmu akan zakat badan kamu dengan sebab berkata la ilaha illallah. Berapa kali? Paling kurang sehari semalam 100 kali. Tu kira paling kurang lah tu. Tak termasuk yang sebut lepas semayang. Yang kadang-kadang imam musim PKP ni kita jarang lah tahlil lepas maghrib, lepas subuh. Kadang habis ringkas lah. Kalau selain pada musim PKP, kebanyakan kita ni akan lepas habis tasbih, tahmid, takbir, kemudian la ilaha illallah syarikalah, kemudian kita pun la ilaha illallah tahlil 33 kali. Tapi musim PKP ni kita banyak tempat tak buat. Pasal apa? Pernisbahnya dengan masa tu nak diringkaskan. Okey, tak apalah. Kalau buat sekalipun tak termasuk yang itu. Yang tu dah khas dah untuk dilakukan selepas daripada sembahyang kita baca bagian. Bila kita nak baca ni? Pada waktu-waktu yang kita boleh jadi kita buat yang lara, boleh jadi kita buat benda yang lain pada kalimat dari Allah, dan boleh jadi kita buang yang lara yang selain pada perkataan itu, kita menyebut la ilaha illallah 100 kali. Maknanya apa? Jadikan sebagai wirid. Jadikan sebagai wirid. Aurat ni banyak wirid lah. Aurat ni zikir yang dijadikan sebagai wirid. Kalau aurat wirid banyak. Jadi zikir lah. Jadi bila zikir tu dijadikan wirid, mana wirid itu amalan yang konsisten, istiqamah. Jadi tadi la ilaha 100 kali tadi ni dia adalah zikrullah yang dijadikan wirid, iaitu buat secara tiap-tiap hari istiqamah 100 kali. Buat bila masa tuan-tuan sidang jemaah ada waktu untuk berzikir, nak kena duduk atas sejadah ke? Tak payah. Nak bawa tasbih ke? Tak payah. Tapi bawa pi kan tak lah. Orang Melayu kita ni dululah, persepsi dulu kan, bila pakai serban bila masa balik haji, betul tak? Ya. Dah pergi haji lah? Belum pakai serban. Awak lu macam tu lah. Kecil-kecil kita sekolah pondok pakai serban. Kamu pakai serban bila masa pergi haji? Dulu tahun 80-an dulu kan. Tahun 90-an tu dia ada berlaku perubahan sikit. Sekarang ni tak heran dah pakai serban. Yang tak pergi haji pakai serban, yang balik haji pula tak pakai serban. Dia tukar pula kan. Dia tukar pula kan. Tak masalah. Fadal silakan. Kalau bawa tasbih ni dulu, kalau bawa tasbih, zikir bawa tasbih, orang kata oi alim tu, alim sangat tu. Betul tak? Kalau dulu kan. Sekarang ni orang duk apa nama tu? Digital kan. Mula-mula tu orang tengok ni kuat zikir ni. Kita diganggu oleh perkataan-perkataan begitu, lalu kita tidak berzikir. Itulah gangguan. Tuan-tuan pergi ke JT Pangkor, JT Lumut nak ke Pangkor, ataupun JT di Marina Island nak ke Pangkor, tuan-tuan tengok yang jaga pintu tu, dia akan ada apa nama tu yang dulu yang putih tu kan, kaunter tu kan, yang besi tu kan, bukan yang masuk kat jari ni, yang besar tu kan. Tak. Saya pergi bila ada dulu waktu lembut lah, sebelum saya tukar IPD sini, waktu IPD sini kami ada kelas di balai-balai pergi.
Tengok, kuat zikir rupanya. Bukan zikir rupanya, ngira orang berapa orang dah lepas. Dua. Okey, cukup. Pegang kita lagi. Cukup dah. Oh, haram ni. Ya, kan dia zikir tu. Oh punya. Oh. Tak apalah. Itu kerja dia. Apa nak dia kata nak? Entaklah dia lah. Kita ni orang puja alim lah. Antaklah. Benda-benda tu dia mengganggu sangat sampai kita tak nak zikir. Ya, ketak-ketak yang Allah Ta'ala jadikan ini juga sebenarnya untuk kita zikrullah. Kan? Bukan ketak-ketak saja ni lah. Sehingga Allah Ta'ala beri peringatan kepada kita di atas tapak tangan kita ni ada ni 18 dan 81, 99 nisbahnya supaya kita ingat pada Allah Ta'ala. Tak ingat juga. Tangan ni lah yang gunakan buat benda tak elok, tangan ni lah yang pukul orang, tangan ni lah zikir, tangan yang pegang Quran, tangan ni belaka. Padahal di atas tapak tangan kita ni ada ketak-ketak untuk kita zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. 33 kalau kita zikir di sini cukupnya. 3 dan 3. 1, 2, 3 tapak ni. 3 habis 10 ni jadi apa? 30. Boleh ingat dah untuk kita. Boleh ingat dah sebenarnya tapi tak nampak juga. Tu kalau nak cerita bab pandang pokok nampak Allah, hak yang jari ni pun kita tak nampak lagi untuk zikrullah. Hak kat tubuh badan kita ni. Pasal apa? Hati, masalah hati. Nah, hari ni kita nak bawa apa? La ilaha illallah. Bawa api atas tasbih tak masalah. Oh, jangan besar sangat. Yang macam sambil Buddha tu besar sangat. Melerik-lerik masuk dalam rantai motor pula. Betul-betul rabur pula. Tak payah, kecil-kecil sudah. Bawa. Bawa besar sangat. Melerik. Saya ada tasbih besar tu, hilang mana orang curi kot. Ya, tasbih besar tu pasal pun senang nak libih orang. Ya, tu dia sebenarnya. Bukan nak zikir pun. Ya. Habis ya, zakat badan tadi ya, baru insya-Allah badan ni tubuh badan kita rohani kita kuat insya-Allah. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata ia bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata la ilaha illallah keluar daripada mulutnya satu burung. Ni kisah ni panjang sikitlah. Saya langkah daripada sini, ambil hadis yang seterusnya ya, untuk fadilan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sadaqa 'abdi anallahu ushidukum ya malaikati anna qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhara. Dan sabda Nabi SAW daripada hamba yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, melainkan firman Allah Ta'ala telah benarlah hambaku. Orang yang menyebut la ilaha illallah, Allah Ta'ala kata apa? Telah benarlah hambaku, aku Allah, aku mensaksi akan kamu hai malaikat. Maknanya apa? Wahai malaikat, kamu jadi saksi. Sungguhnya telah aku ampunkan baginya barang yang telah terdahulu daripada dosanya dan barang yang telah terkemudiannya. Itu perkara yang kesalahan yang kemudian. Dengan berkat kalimat la ilaha illallah. Habis. Wallahu alam bisawab. Kita tangguh pertemuan kita pada malam ini. Ucapkanlah la ilaha illallah sekurang-kurangnya 100 kali sehari semalam. Mudah-mudahan dapat kelebihan yang lebih daripada apa yang kita sebut tadi dengan izin kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma jahilna fid dunya wal akhirah. Allahumma rafa'na bima 'allamtana. Allahumma akrimna bima 'allamtana. Allahumma sallimna wal muslimin ba'idna min 'adzab, qaribna ila rahman, janibna minasyaitan wal ma'siyah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa dina siratal mustaqim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika
وعلى طاعتك سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله.